Assalamualaikum, salam sejahtera, Cipunan kembali lagi. Dalam sesi video kali ini kita akan melihat pelajaran matematik tambahan SPM, pelajaran sukatan membulat. Dalam bahagian yang pertama ini kita akan tengok berkenaan dengan asas-asas berkenaan dengan bulatan sebelum kita melihat pelajaran-pelajaran lain berkenaan dengan sukatan membulat. Apa yang dimaksudkan dengan bulatan adalah merupakan lokus bagi titik-titik yang bergerak dalam keadaan jaraknya daripada satu titik tetap adalah tidak berubah ataupun bermalah. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya, titik tetap yang dimaksudkan itu kita panggil sebagai pusat bulatan, sementara lokus bagi titik-titik itu, ya, titik yang bergerak itu akan membentuk suatu lilitan bagi bulatan itu. Dan perhatikan bahawa jarak di antara pusat bulatan ini ke titik itu, jarak yang tetap tadi, iaitu kita panggil sebagai jari ataupun dalam bahasa Inggerisnya radius, jadi gunakan simbol R. Dan sekiranya kita ada satu garis yang menyambungkan dua titik pada lilitan dan melalui pusat bulatan, ia akan membentuk apa yang kita panggil sebagai diameter bulatan. Dan perhatikan bahawa diameter bulatan panjangnya adalah 2 kali jejari ataupun 2 kali radius. Dan perhatikan sekiranya kita ada satu lagi jejari di sini, perhatikan dia akan membentuk suatu kawasan. Dan perhatikan bahawa terdapat sudut yang terbentuk di sini. Ya, katakan kita namakan sudut ini sebagai sudut theta, dan sebahagian daripada ukur lilik ataupun bulatan ini daripada sini ke sini, ini kita panggil sebagai lengkuk. Dan perhatikan juga bahawa daripada sini ke bahagian ini juga membentuk suatu lengkuk. So, bahagian ini kita panggil sebagai lengkuk minor, sementara daripada sini ke sini, ini adalah merupakan lengkuk major, iaitu lengkuk yang lebih besar. Dan perhatikan juga dari segi sudut, sekiranya sudut ini adalah theta nilainya, sudut bagi lengkuk major ini daripada sini ke sini adalah 360 tolakkan dengan theta, sebab jumlah sudut bagi sebuah bulatan ataupun satu titik adalah 360. Dan perhatikan juga kawasan yang dibatasi oleh lengkuk dan juga jejari-jejari ini akan membentuk suatu kawasan. Kawasan ini kita panggil sebagai sektor. Jadi akan terdapat dua bahagian sektor, iaitu bahagian ini dan juga bahagian ini. So, bahagian sektor yang kecil ini kita panggil sebagai sektor minor, sementara bahagian yang besar ini kita panggil sebagai sektor major. Jika kita perhatikan, apabila kita ada suatu diameter, iaitu garis yang menyambungkan dua titik pada lilitan dan melalui pusat bulatan, kita akan dapati bahawa garis ataupun diameter ini akan membahagikan bulatan itu kepada dua bahagian yang sama saiz. So, setiap satu itu kita panggil sebagai semi bulatan ataupun separuh bulatan. Sekiranya kita ada garis yang menyambungkan antara dua titik pada lilitan bulatan tetapi tidak melalui pusat bulatan. Contohnya, ini dua titik, ada garis yang menyambungkannya dan tidak melalui pusat bulatan. Garis ini kita panggil sebagai tembering garis. Dan tembering garis ini akan membahagikan bulatan ini kepada dua bahagian, iaitu kawasan ini, kawasan yang lebih kecil, dan kawasan di sebelah sini, iaitu kawasan yang lebih besar. So, kawasan ini kita panggil sebagai tembering, ataupun dalam bahasa Inggerisnya segment. So, ini adalah merupakan tembering yang kecil, jadi ini adalah tembering minor, sementara tembering yang lebih besar ini kita panggil sebagai tembering major.
Formula asas yang melibatkan bulatan ini adalah merupakan ulang kaji kepada apa yang telah para pelajar pelajari di peringkat yang lebih rendah. Nantinya dalam bahagian yang kedua dan bahagian yang ketiga, kita akan gunakan formula lain untuk kita mengira apa yang kita panggil sebagai lengkuk dan juga luas sektor. Jadi formula-formula asas ini para pelajar sudah biasa dewasa, iaitu untuk mengira lengkuk. Perhatikan, lengkuk adalah bahagian ini. Kita ada sudut yang dicangkupi di antara dua jari ini dengan lengkuk ini yang cikgu gunakan simbol theta situ. Perhatikan, para pelajar sudah tahu bahawa untuk mengira lilitan suatu bulatan, kita menggunakan formula 2 pi r ataupun 2 pi r, di mana 2 darabkan dengan pi darabkan dengan radius. Jadi kalau sekiranya kita nak dapatkan panjang lengkuk, perhatikan bahawa lengkuk ini adalah merupakan sebahagian daripada lilitan bulatan, dan kita tahu bahawa sudut keseluruhan bagi bulatan ini adalah 360 darjah. Jadi panjang lengkuk ini berada dalam keadaan nisbah sudut. Jadi panjang lengkuknya adalah berapakah sudut yang dicangkum oleh lengkuk ini perkan dengan 360. Kalau 360, panjangnya adalah 2 pi r ataupun 2 pi j. Jadi kita darabkan saja dengan 2 pi r. Jadi maklumat yang kita perlukan untuk kita kira berapa panjang lengkuk ini adalah sudut yang dicangkum oleh lengkuk itu dan juga berapakah radius ataupun jari. Kemudian untuk mendapatkan luas suatu bulatan, formula yang kita gunakan adalah pi r kuasa 2. Jadi perhatikan, sekiranya kita ada suatu sektor, kita ada sudut theta di sini, keluasan sektor ini akan berkadaran dengan keluasan keseluruhan, iaitu dia adalah sama dengan nisbah sudut ini dengan sudut keseluruhan, iaitu 360 darjah. Jadi apabila kita nak mengira luas suatu sektor, kita boleh gunakan formula theta per 360 darabkan dengan pi r kuasa 2. Perhatikan, untuk mendapatkan luas, kita masih memerlukan maklumat berkenaan dengan sudut dan juga jari. Cukup dulu untuk kali ini, hingga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru Cikgu uploadkan. Jangan lupa share juga video ini dengan kawan-kawan untuk kita kongsi benda yang bermanfaat bersama-sama. Hingga bertemu lagi, jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.